KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam Sukses SPM 2022. Apa topik yang kita akan belajar pada hari ini? Tapi sebelum tu, jom kita perkenalkan dahulu guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Kita lihat dahulu profil guru. Baik, itu dia profil guru yang akan mengajar kita pada hari ini mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4 dengan topiknya Peranan Wahyu dan Akal. Dan bersama dengan kita di studio pada saat ini, guru kita Ustazah Hazita Abdul Ghani daripada SMK Serendah Hulu, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Jadi Ustazah, Masya Allah, cantik hari ini Ustazah ya. Alhamdulillah. Mungkin memberi semangat kepada murid-murid kita untuk turut sama belajar dengan kita pada hari ini. Jadi Ustazah, bukan kita berdua sahaja, tapi bersama dengan kita guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Suhana Fazil daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Vocational Kuantan, Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami. Jadi, bukan kita bertiga sahaja, tetapi kita ada murid-murid di talian yang mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Dipersilakan. Ya, okey. Bersama dengan Ustazah bawa empat pelajar, 2 hero, 2 heroin dari SMK Serendah. Okey, Bumi Bertuah. Okey, pertama Ustazah perkenalkan Akil. Akil lambai Akil. Okey, Akil. Akil. Yang kedua heronya ialah Farid. Okey, Farid lambai. Yang ketiga Farisha, lambai Farisha. Dan yang terakhir Natasha. Okey, Natasha lambai sikit. Okey, ahlan wa sahlan semua murid-murid kita di talian yang akan belajar bersama kita pada hari ini berkenaan dengan peranan wahyu dan juga akal. Penting ya adik-adik. Jom Ustazah, kita nak mulakan kelas. Dipersilakan Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana yang Syakirah bagi tahu tadi, kita Syafiqah bagi tahu tadi, kita akan belajar tentang tajuknya ialah peranan wahyu dan akal. Jadi sebelum tu Farid, boleh tak Farid bagi tahu tamadun apa yang Farid pernah dengar? Yang saya pernah dengar saja tamadun Mesir. Ya, antaranya tamadun Mesir ya. Kenapa kita sebut pasal tamadun Mesir? Kerana tamadun ini lahirnya daripada kehebatan akal manusia itu sendiri ya. Jadi kita kena tahu yang akal dan wahyu ni kena selari. Jadi sebelum itu kita teruskan topik kita dengan pengertian wahyu. Baik. Okey, baiklah. Pengertian wahyu, kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam atau terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi pengertian ni semua ni murid-murid yang mendengar hari ini kena pastikan keseluruhannya tahu. Untuk maksud dia, tak boleh ambil separuh-separuh. Inilah bukti ya, dalil daripada Al-Quran surah Al-Hijr. Ayat yang ke-9. Yang kedua kita kena tahu apa dia akal. Maksud akal ialah keupayaan berfikir yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk membezakannya dengan haiwan. Jadi keupayaan berfikir inilah yang membezakan kita dengan haiwan. Kalau kita kata haiwan lain pun ada organ otak, tapi mereka tidak mampu berfikir. Itu bezanya ya. Dan surah Al-Imran ayat 118 dalil yang menunjukkan berkaitan dengan akal ini ya. Seterusnya kita kena kenal apa dia wahyu. Baik. Jadi ciri-ciri wahyu. Yang pertama, wahyu itu
dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenarannya mutlak. Okey, mutlak. Yang kedua, diturunkan wahyu ini hanya kepada nabi dan rasul sahaja. Itu yang kita kenal pasti. Yang ketiga, penurunan melalui perantaraan malaikat Jibril, mimpi yang benar, suara di sebalik tabir, atau Allah mengilhamkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wahyu itu terhenti dan tamat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik ya murid-murid, boleh kita teruskan kepada topik yang seterusnya, ciri-ciri akal. Okey. Ciri-ciri akal, ada 4 perkara yang kita kena kenal. Apa yang dikatakan akal? Pertama, akal ini adalah satu anugerah yang paling istimewa Allah kurniakan. Ya. Yang kedua, dengan akal inilah yang membezakan kita dengan haiwan. Yang membezakan kita dengan haiwan. Dan yang ketiga, hebat macam mana pun akal tidak mampu memikirkan perkara gaib. Apa dia perkara gaib? Natasha, apa dia perkara gaib? Apa dia perkara gaib? Perkara yang tak nampak. Perkara yang tak nampak. Perkara yang tidak boleh difikir oleh akal manusia, tak mampu dilihat oleh panca indera, didengarkan. Itulah gaib. Dan yang seterusnya, yang terakhir, akal sentiasa berubah dan berkembang. Itu adalah ciri-ciri akal. Baik, maksudnya Ustazah, itu dia antara kepentingan akal yang Allah telah anugerahkan kepada kita sebagai seorang manusia untuk sebenarnya kita mengkaji, belajar kan, ataupun kita tengok apa wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kita kaji dan dalami pada saat ini. Ya, betul Ustazah ya? Betul. Jadi sekarang ni kita nak bagi ruang kepada adik-adik kita ya, untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4 dengan topik kita peranan wahyu dan juga akal. Masya Allah, satu akal ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai seorang manusia yang mana sebenarnya sempurna ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita perlu gunakan akal kita untuk kebaikan, untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Pastinya Ustazah kan. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, baik. Kita sambung segmen kita yang seterusnya dengan fungsi. Kita pergi pula kepada fungsi atau peranan. Kita pergi pada wahyu dulu. Apakah sebenarnya fungsi wahyu? Yang pertama, wahyu ini adalah satu panduan ataupun pedoman bagi akidah yang sahih ya. Fungsi wahyu ni kita nak fokus kepada akidah dulu. Terhadap akidah ya, ada 3. Akidah, ibadah, akhlak. Yang kita nak terangkan ni akidah. Jadi panduan bagi dan pedoman bagi akidah yang sahih. Jadi kita apa-apa berkaitan dengan akidah, kita akan rujuk wahyu. Di mana wahyu itu sekarang? Tadi Natasha kan, Farisha pula jawab. Wahyu tu di mana sekarang? Al-Quran. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran, bagus ya. Wahyu itu sekarang wujud ada di depan kita, iaitu telah dibukukan dalam mushaf yang kita sebut Al-Quran ya. Jadi itulah pedoman kita. Apa-apa pun rujuklah Al-Quran. Dan yang kedua, fungsi wahyu terhadap akidah nak terang dan jelaskan perkara-perkara gaib. Yang kita kata perkara tak nampak tadi. Ada benda yang kita tak nampak tapi wujud. Tapi sebab manusia ni tak mampu nak berfikir, maka kita kena rujuk wahyu. Itulah kita tahu adanya syurga, adanya neraka, adanya alam barzah. Kalau harap pada akal manusia, kalau dah meninggalnya seseorang manusia itu, dah pergi semadikan di alam barzah, ibarat kata senyap, tak ada dah, habis, khalas. Tapi sebenarnya ada satu alam, iaitu alam barzah yang kita tak nampak. Dan yang ketiga, membaiki dan membetulkan akidah manusia.
Okey, bagaimana wahyu itu ketika diturunkan pada awalnya, keadaan masyarakat Arab jahiliah ketika itu akidahnya bermacam-macam. Okey, antara agama ataupun anutan orang jahiliah ketika itu. Okey. Farid ke Akil yang akan jawab. Okey. Apa dia? Salah satu, bagi satu. Okey, Farid. Okey, silakan. Silakan Farid. Antaranya agama Majusi. Yang Antaranya agama Majusi, ya, agama sembah berhala, agama Majusi, ya, agama yang menyembah bulan, bintang, semua kan Matahari dan macam-macam, sebagainya, ya. Jadi wahyu inilah yang membetulkan balik akidah manusia ketika itu. Kita teruskan fungsi wahyu terhadap ibadah. Okey, ibadah ni maksudnya apa? Tata cara perlakuan kita yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Okey, yang pertamanya, fungsi wahyu ialah sebagai sumber utama syariat Islam. Ya. Rujukan kita yang pertama ialah wahyu. Okey, itu Al-Quran, hadis, ijma', kemudian qiyas. Okey, wahyu berada di tempat yang paling atas. Okey, kita rujuk wahyu. Yang kedua, wahyu berfungsi untuk terangkan kepada kita ganjaran dan balasan beribadah. Okey, wahyu yang bagi tahu kita, bukannya para alim ulama yang pandai-pandai bagi tahu. Okey, buat benda ni dapat macam ni, bukan. Itu adalah daripada wahyu. Okay? Allah yang sendiri yang sampaikan, bukan omong-omong kosong. Begitu. Ya. Okey. Jadi yang terakhir, membimbing dan membetulkan tata cara beribadah. Apa dia tata cara beribadah? Contohnya apa dia? Siapa nak jawab? Cepat, Akil. Okey, silakan Akil. Cara Boleh? ibadah tu maksudnya cara-cara solat ke, puasa ke? Ya, bagus, pandai Akil. Okey, maksudnya contoh Allah telah mengajar kita dalam Al-Quran, contohnya tentang puasa. Bila kita nak start puasa, bila kita nak mula dan bila kita nak berhenti. Semuanya ada dalam Al-Quran, ya, dan begitu juga ibadah-ibadah lain. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada fungsi wahyu ini kepada terhadap akhlak, ya. Akhlak ni maksudnya amal perbuatan kita. Okey. Jadi tengok, yang pertama ialah bagaimana wahyu berfungsi untuk jadi panduan dalam pembentukan akhlak yang mulia. Baik, akhlak mulia ni kalau kita nak namakan akhlak apa? Akhlak mahmudah. Ya, bagus. Akhlak mahmudah. Lawannya akhlak apa? Anak murid Ustazah? Mahmudah lawannya? Mazmumah. Ya, tengok pandai anak-anak murid saya. Mahmudah lawannya mazmumah. Okey. Jadi kita nak memilih mana satu yang mazmumah untuk dielakkan dan mana satu mahmudah untuk kita buat. Di mana nak tahu kenal pasti? Jangan risau. Wahyu ada. Rujuk saja wahyu. Okey. Seterusnya, wahyu ini menetapkan hukum-hukum praktis. Okey? Hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan akhlak. Hukum praktis yang berkaitan dengan akhlak, contohnya lah. Kita dengar saudara kita ke, kawan kita ke sakit. Okey. Kita nak pergi ziarah dia. Jadi hukum menziarahi orang sakit ni kita kata fardu kifayah kan. Tapi diajar pula kepada kita, kalau dah orang pergi ziarah orang sakit tu, ada hukum dia macam tu, diajar pula pada kita jangan berlama-lama contohnya, ya. Cantiknya susunan ajaran Islam ni terhadap tata cara akhlak kita, ya. Itu baru berziarah orang sakit. Kalau orang kahwin, tiba-tiba dapat kenduri kahwin, contoh kan. Hukum kita nak meraihkan orang kahwin ni, malaslah aku nak pergi, aku penat lah, boleh tak? Boleh tak? Boleh ke kita tiba-tiba kata suka-suka hati tak nak pergi? Tak boleh kan? Kita kena raikan, itu apa? Tanggungjawab kita untuk hadir. Okey, jadi yang ketiga, ya. Okey, yang terakhirlah untuk akhlak ni, membimbing masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain. Okey, berinteraksi ni maksudnya kita bersosial. Okey, macam mana Allah bagi panduan tata cara kepada kita nak berinteraksi dengan, kalau orang tua macam ni, kalau ibu bapa kita macam ni, kalau kanak-kanak walaupun mereka ni kecil, tetapi kita
kena menunaikan tanggungjawab dan hak mereka. Okey. Jadi itu adalah fungsi wahyu terhadap akhlak. Okey, yang ketiga. Seterusnya kita tengok pula keistimewaan Al-Quran. Baik, setakat ni anak murid ustazah. Okey, macam mana adik? Semua okey? Boleh? Okey, Faham? begitu. Bagus. Setakat ni faham? Alhamdulillah. Bagus. Okey, kita pergi pula kepada apakah istimewanya Al-Quran? Apakah istimewanya Al-Quran? Okey. Yang pertama. Okey. Yang pertama, Al-Quran, okey, kandungannya benar. Tidak ada yang tidak benar kecuali benar. Benar-benar belaka. Tidak ada keraguan. Itu istimewanya ya. Yang kedua, kandungan dan hukum Al-Quran kekal sehingga hari kiamat. Apa yang saya highlightkan dalam slide tu, itu adalah poin-poin lah ya. Bila awak baca, murid-murid di luar sana yang sedang menonton, bila nak baca kita kata fakta-fakta ni, jangan nak membaca menghafal semua ayat tu. Jam, betul tak? Banyak nak kena hafal ya. Jadi ambil poin-poin kunci-kunci utama dia. Okay, contoh yang kedua tu, kandungan dan hukum Al-Quran itu kekal sehingga hari kiamat. Apa yang dikatakan kekal itu? Siapa boleh bantu Ustazah? Farid. Okey, silakan. Maksud dia, apa yang ada dalam Al-Quran ni dia kekal sampai kiamat. Dia tak akan berubah sehingga kiamat. Ya, kekal tidak berubah. Bagus Farid, terima kasih. Maksudnya memang ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran itu sendiri. Memang Allah jamin tidak akan ada perubahan. Kita belajar, macam Ustazah dulu belajar, masa belajar dulu Usuluddin kan, kita kaji kitab-kitab kan, bagaimana berlakunya beribu-ribu kali perubahan. Okey, tetapi Al-Quran dijamin kekal. Begitulah turunnya pada Rasulullah dan begitulah berakhirnya dia sehingga hari kiamat. Dan yang ketiga, panduan Al-Quran itu merangkumi, meliputi semua aspek, akidah, ibadah, akhlak, sebut politik ada, ekonomi ada kan. Kita akan bincang nanti, maksudnya dari segi ekonomi kan. Contohnya bagaimana Al-Quran mengajar kita tentang benda-benda yang kita masa itu mungkin tak ada lagi zaman Rasulullah, tetapi pada zaman kini kita dah jumpa dengan isu-isu itu ya. Okey, baik. Dan yang seterusnya, paling simple, paling mudah nak dapat pahala. Baca, dapat pahala. Dengar, dapat pahala. Tengok pun dapat pahala. Betapa mudahnya nak mendapat pahala dari segi Al-Quran itu sendiri. Okey, seterusnya, boleh Ustazah gerak pergi ke seterusnya? Boleh Ustazah. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok pula fungsi akal. Okey, apa yang dikatakan fungsi akal itu? Okey, fungsi akal yang pertama, nak faham hakikat kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, nak memahami dan memikirkan wahyu. Itu yang yang kita dengar orang tadabbur Al-Quran tu, nak fahamlah tu. Baca Al-Quran tanpa kefahaman, dia tak akan dapat ilmu yang menyeluruh. Sebab tu baca dan faham maksud dia. Dan yang ketiga, memahami dan membuktikan kebenaran Islam. Maksudnya akal ini yang berperanan untuk cari, faham dan buktikan apakah kebenaran yang disampaikan dalam Islam. Okey, seterusnya fungsi akal lagi. Akal ini nak belajar cara-cara mendekatkan diri dan beribadat kepada Allah. Okey, macam mana kita nak belajar? Maka akal ini akan mencari. Okey, kalau kita tak nak berfikir, maka kita tak akan dapat kuncinya. Okey, begitulah kita sampai ke habis macam tu. Sebab apa? Kita malas berfikir. Yang seterusnya, akal inilah yang akan membezakan hak ataupun kebenaran dan kebatilan, perkara sesat ya.
akal ini yang boleh kenal pasti. Kita kata mana kaca, mana permata. Akal saja yang boleh memberi panduan pada kita. Kita boleh berfikir. Kalau kita berfikir, afala taqilun. Kalau betul. kita, adakah kamu tak mau berfikir kan? Kalau tak berfikir, tak dapat. Seterusnya, dengan akal ini memikirkan kejadian makhluk dan alam. Akal fikir kejadian makhluk dan alam. Maksudnya fikir apa-apa yang berlaku dalam alam ni, bagaimana pertukaran siang dan malam kan. Akal tu boleh fikir. Seterusnya kedudukan wahyu dan akal. Kedudukan wahyu dan akal. Kita tengok kedudukan wahyu. Wahyu adalah sumber dan panduan kepada setiap manusia. Sumber dan panduan. Yang kedua, wahyu juga menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum hakam. Kita dah terangkan tadi kan? Wahyu, hadis, ijma' dan qiyas, wahyu utama. Yang ketiga, wahyu ini adalah pemisah hak dan batil. Itu kedudukan dia. Dan yang keempat, pemikiran yang bertentangan. Kita dengar satu fahaman yang tak ada dalam Al-Quran ni, automatik salah dan sesat. Tak payah nak carilah dia punya kebenaran, dah memang salah, sesat lah. Dan petunjuk yang mutlak, yang tidak terpengaruh dengan suasana ataupun peristiwa. Okey, anak murid Ustazah, boleh? Dah petang-petang ni macam laju sikit ya. Kita teruskan kepada kedudukan wahyu dan akal, tapi bahagian akal pula. Baik. Kedudukan akal. Pertama, kita ulang balik cerita yang sama, tapi nak cerita kedudukan paling istimewa. Inilah yang membezakan kita dengan makhluk lain. Manusia ni yang bezanya dia boleh bercakap. Al-hayawanun naqli. Maksudnya manusia ni adalah haiwan yang bercakap. Kenapa sebab haiwan bercakap? Yang bercakap itulah kita namakan dia manusia. Nak bercakap memerlukan akal. Jadi yang kedua, membantu memahami kandungan wahyu. Nak faham wahyu, maka akal yang memainkan peranan. Yang ketiga, syarat dalam mempelajari ilmu. Ni yang ada dengan Ustazah ni, 4 orang ni. Maksudnya semuanya akalnya sihat-sihat. Cerdik-cerdik semua ni. Bagus-bagus semua ni. Amin. Berani menyahut cabaran. Siapa nak masuk ikut Ustazah? Okey, semua nak. Seterusnya menjadi syarat penerimaan taklif syariat Islam yang sempurna akal. Maksudnya tanggungjawab nak terima sesuatu tanggungjawab dalam syariat ni. Dan yang seterusnya mempunyai keterbatasan untuk menjelaskan perkara gaib. Tak semua benda yang kita boleh dapat melalui akal. Seterusnya penyalahgunaan perkara yang merosakkan akal. Dengar betul-betul. Penyalahgunaan bahan terlarang. Seperti dadah dan syabu. Rosak akal. Kedua, gejala-gejala negatif seperti membaca atau menonton bahan-bahan hujah. Beware, berhati-hati dengan benda-benda ni ya. Yang ketiga, makan dan minum perkara yang memabukkan seperti arak. Merosakkan akal. Dan yang keempat, memikirkan perkara di luar kemampuan akal seperti memikirkan perkara memikirkan zat Allah. Memikirkan zat Allah. Seterusnya dah dia terkeluar-keluar pula. Baik, boleh Ustazah? Itu kepentingan. Kepentingan. Kepentingan wahyu dalam memelihara akal. Pertama, wahyu memerintahkan manusia ni guna akal sepenuhnya. Yang kedua, memastikan kesahihan ibadat. Memastikan kesahihan ibadat yang dilaksanakan oleh manusia. Dan yang ketiga, wahyu membimbing akal dalam memelihara akidah dan iman. Pentingnya wahyu dalam memelihara akal. Seterusnya, wahyu juga pengaruhi akal dalam menghasilkan tingkah laku yang baik. Wahyu juga pelihara akal supaya berfikir dan bertindak secara logik.
Dan yang terakhir, melarang perkara-perkara yang merosakkan akal. Wahyu yang larang ya. Kalau manusia, akal manusia dia nak saja. Tapi wahyu kata jangan. Okey. Yang terakhirnya keselarasan wahyu dan akal. Okey, kita tengok. Apa yang dikatakan keselarasan? Riba diharamkan. Akal kata, pasal apa nak haram? Untung. Betul? Betul. Akal kata. Tapi wahyu kata riba menzalimi manusia lain. Jadi untung pun jangan duk tamak sangat. Kenapa? Sebab wahyu ataupun agama ni melarang melakukan kezaliman di muka bumi. Masya Allah. Masya Allah. Itu dia penjelasan mengenai dengan fungsi, kedudukan dan kepentingan wahyu dan juga akal. Dan pastinya wahyu yang dibawakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW memberikan manfaat 1,000,000 manfaat kepada kita sebagai umatnya. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4 dengan topiknya peranan wahyu dan juga akal, dan bersama dengan kita Ustazah Hazita Abdul Ghani. Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, baik. Alhamdulillah tadi kita dah habiskan tajuk kita peranan wahyu dan akal. Jadi tiba masanya untuk kita test. Faham ke tidak? Okey, baik. Jadi apa yang Ustazah paparkan soalan-soalan ini adalah contoh-contoh, okey, soalan yang apa kita kata ditanya dalam peperiksaan. Ini bukan soalan betul. Ini soalan yang kita ciptakanlah untuk jangkakanlah. Bukan kata jangka ke apa, tapi maksudnya kita buat sebagai satu latihan ya. Baik. Untuk bahagian A ni ada 20 markah. Dan antara soalan-soalannya macam inilah, soalan isikan tempat kosong dengan pernyataan yang betul, istilah, lepas tu isi dalam bentuk lengkapkan gambar rajah, betul salah ya. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan contoh bahagian A ya. Okey, baik. Jadi kita soalan yang berbunyi lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. Okey. Jadi soalan yang pertama ni, okey, siapa nak jawab? Okey. Okey, siapa nak jawab? Okey, Muhammad Akil Farhan. Okey, baik, bersedia silakan. menyahut cabaran. Okey, Akil, cuba bacakan bersama dengan jawapannya sekali soalan ni. Baca. Malaikat menyampaikan wahyu Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Jawapannya malaikat Jibril. Okey, kita dah belajar tadi kan? Betul. Okey, alhamdulillah. Okey, yang kedua. Teruskan. Siapa nak cuba? Okey, teruskan. Silakan. Fungsi akal adalah dapat membezakan antara perkara kebenaran dengan perkara kesesatan. Okey, apa jawapan dia? Kebenaran. Okey, bagus Natasha. Okey. Fungsi akal, okey, untuk membezakan antara kebenaran dengan perkara kesesatan. Baik, murid-murid semua, okey, yang menonton semua, maksudnya kalau nak jawab soalan ni, kalau kita confuse, Jibril ke Israel ya, dah tertukar pula dah Jibril dengan Israel kan. Confuse nak tak dua-dua lah. Maka walaupun Jibril itu ada, betul, tetapi sebab ada dua jawapan, maka kedua-duanya salah. Jadi jangan nak bagi pemeriksa pilih mana satu jawapan. Langsung salah. Maknanya kena tetap lah Ustazah kan? Ya, kena kena tepat satu dan tetap sahaja. Ya, okey. Seterusnya kita tengok soalan. Okey. Soalan contoh bahagian A, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Baik, untuk soalan ini, okey, Syafiqah, dan juga murid-murid yang sedang menonton, tapi selalunya cikgu-cikgu mereka pun dah ingatkan. Soalan macam ni, ini macam contohnya bentuk gambar rajah kan, isi tempat kosong. Ada soalan dia kena ikut struktur dia. Okey? Jadi kita tak boleh nak main letak saja. Dia ada proses dia. Contohnya soalan tentang proses kejadian manusia.
soalan tentang alam. Okey, perpindahan alam. Maksudnya konsep dari alam mana ke alam mana. Dia kena ikut step dia. Kita tak boleh main letak. Okey. Jadi macam ini soalan dia, calon ni boleh letak mana-manalah jawapan dia. Dia tak perlu ikut struktur dia, tak perlu ikut kita kata step dia lah. Okey, jadi siapa nak jawab yang ini? Okey, siapa nak jawab? Farid nak jawab. Okey, silakan Farid. Okey. Apa dia Farid? Ciri-ciri akal. Jawapan yang pertama membezakan antara manusia dengan haiwan. Okey. Yang kedua betul. sentiasa berubah dan berkembang. Sentiasa berubah dan berkembang. Okey, jadi betul lah jawapan ni ya. Jadi ini betul, ini betul. Okey. Setiap jawapan merujuk kepada satu markah. So ada 20 soalan, maka murid mesti dapatkan 20 markah. Tapi bukan mudah juga nak dapat 20 markah walaupun isi tempat kosong. Okey. Kadang-kadang confuse tu banyak. Jadi berhati-hati bila meletakkan jawapan. Okey. Seterusnya kita tengok soalan contoh bahagian A. Ini tuliskan istilah yang bersesuaian di dalam ruangan yang disediakan. Okey, di dalam ruangan yang disediakan. Okey, siapa pula yang belum jawab? Siapa nak jawab? Siapa yang jawab? Okey. Farisha. Okey, silakan Farisha. Okey, apa dia Farisha? Berfikir yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk membezakannya dengan haiwan atau makhluk lain. Okey, jawapannya? Jawapannya akal, Ustazah. Okey, akal. Okey, mudah betul. saja ni ya. Nak dapat satu markah mudah saja. Okey, seterusnya yang kedua. Yang Siapa kedua. nak cuba? Okey, itu dia. Siapa dia? Saya nampak tadi Natasha Ustazah. Natasha. Okey, Tasha. Silakan Natasha. Ilham atau perintah daripada Allah SWT yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau secara terus daripada Allah SWT. Jawapannya wahyu. Okey, wahyu. Bagus Natasha. Okey, terima kasih. Jawapannya ialah wahyu. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan. Okey, ini seronok ni. Okey. Calon-calon cukup sukalah jawab soalan ni. Betul salah kan. Tapi kadang-kadang soalan-soalan macam ni dia ada pengganggu dia. Soalan tu ada pengganggu yang ada menyebabkan persamaan ke Ustazah? Betul ke salah? Salah ke betul? Itu yang berbahaya kan. Sebab tu apabila baca soalan ni kita kena gariskan bahagian-bahagian penting. Okey, contohnya dia nak tahu akal ialah alat yang berfungsi untuk membuat untuk berfikir, membuat perkara yang mendatangkan manfaat kepada manusia. Contohnya ada murid ni dia terlalu berfikir jauh. Tapi akal pun boleh juga fikir benda-benda yang buruk. Dia kata, nampak tak dia fikir? Ini mesti salah. Nampak tak? Ya. Okey. Jawapan dia apa? Okey, jawapan dia apa adik-adik? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Jawapan dia yang pertama tu betul. Betul. Okey. Betul lah. Ada orang dia confuse kan, ada calon dia confuse, dia rasa nak buat salah lah sebab ni kan. Jawapannya betul. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Okey, soalan kedua siapa nak baca? Tolong Ustazah bantu. Okey, siapa nak baca? Okey lah. Dari tadi aku dah kat tangan. Okey. Silakan Akil. Okey. Wahyu masih diturunkan lagi selepas kewafatan Rasulullah SAW untuk menguatkan lagi ajaran Islam. Jawapannya salah. Salah. Okey. Kenapa salah? Kenapa salah tu? Ciri-ciri wahyu diturunkan tidak akan diturunkan selepas Nabi Muhammad. Ni selepas kewafatan Rasulullah. Okey, walaupun dia kata untuk menguatkan ajaran Islam kan, tapi ini semua adalah rekaan semata-mata. Tidak ada lagi wahyu selepas wafatnya Rasulullah. Jadi jawapannya ialah salah. Okey, baik, dan yang ketiga. Okey, yang terakhir tu. Siapa nak baca? Okey, silakan. Okey. Wahyu kekal sehingga hari kiamat. Jawapannya betul. Okey, wahyu kekal sehingga hari kiamat. Maksudnya kekal tu tidak
tidak berubah. Okey, terima kasih Natasha. Okey, baik. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang akan keluar dalam soalan bahagian A. 20 markah diperuntukkan. Okey. Jadi 80 markah tu di mana kita nak dapat? Dalam bahagian B selepas ini. Okey, baik. Itu dia penjelasan mengenai dengan contoh soalan bahagian A yang saya yakinlah Ustazah kan murid-murid kita dapatlah faham dan ingat dan dapat buat latihan sebanyaknya untuk dapat jawab dengan sebaiknya. Okey adik-adik, sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan fi Didik TV KPM sekarang dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4 dengan topiknya peranan wahyu dan juga akal. Jadi Ustazah, banyak dah kita belajar tapi untuk segmen kali ini apa pula strateginya ataupun tips yang bakal dikongsikan? Dipersilakan. Terima kasih. Okey, Safiqah. Okey, untuk bahagian ini kita nak cari yang 80 markah itu tadi. Ya, okey. Jadi 80 markah itu kita nak dapatkan di mana? Okey, di sini. Iaitu di bahagian B. Untuk bahagian B diperuntukkan 6 soalan. Okey. Tasawur Islam ni kalau sebelum KSSM dia ada dua kertas. Kertas satu, kertas dua. Tapi bila dah diperkenalkan KSSM, Tasawur Islam datang dengan pakej satu kertas sahaja. Tapi bahagian B, bahagian A tadilah. Bahagian B yang mana tadi 20 markah, ini kita nak dapat 80 markah. Okey, jadi 6 soalan diperuntukkan. Jawab 4. Okey. Wajib jawab 4 soalan. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan contoh bahagian B ni. Okey. Yang pertama, okey. Soalan, okey, kita pergi pula kepada kata tugas ya. Okey, kata tugas. Okey, okey. Ada beberapa kata tugas, okey, yang diperkenalkan, maksudnya ataupun yang soal dalam bahagian B. Apakah, nyatakan, jelaskan, huraikan, bagaimana. Okey. Dan kata tugas ini ada teknik-tekniknya untuk kita jawab supaya kita tidak hilang markah. Supaya kita tidak hilang yang 80 tu, kita tak hilang markah kita ya. Okey. Hari ni sekarang ni kita nak tengok soalan apakah. Okay, bila soalan apakah dia bagi kepada 2 markah. Maksudnya jawapan tu adalah jawapan yang lengkap. Tetapi bila ditanya maksud, maka walaupun 2 markah jawapannya ini daripada buku yang kita namakan juga respon terhad. Tak boleh nak reka sendiri, nak fikir idea sendiri. Semua ini ada dalam buku. Maka tak hafal, tak baca, ada gaya lah nak dapat markah kosong. Ataupun nak dapat markah yang maksudnya tak puas hati lah. Okey. Kita nak beri soalan ni. Siapa nak bantu Ustazah untuk jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan wahyu? Saya nampak Farid yang tadi angkat tangan ni. Okey, Farid semangat tadi lama ni. Okey, Farid. Okey. Apa jawapannya? Maksud wahyu ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam atau terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus. Terima kasih Farid. Okey. Walaupun 2 markah, namanya respon terhad, namanya maksud, jawapan kena detail. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada para nabi dan rasul. 1 markah. Okey? Oh, cantik Ustazah tanda pun. Melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam atau terus daripada Allah, 1 markah. Barulah dapat 2/2. Nampak dia punya cara pengiraan dia. Maknanya kalau contoh murid-murid kita hanya jawab 1 bahagian saja,
Satu markah separuh lah, ni Ustazah. dah dapat 1 markah. 1/2. Satu Tak per nak ni, dua. kita tak nak ni. Kita nak full Okey. mark. Saya yakin adik-adik kita insya-Allah full mark. Katalah tiba-tiba jawab yang disampaikan kepada para nabi tak ada kalam. Sudah. Macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana? Itu adalah kunci kepada Wahyu. Kunci kepada soalan tu. Tak ada yang itu, maka tak adalah markah. Penting ya. Okey, baik. Kita pergi soalan kedua ya. Soalan subjektif yang kedua yang ada dalam bahagian B. Ini contoh soalan. Kita bagi starting dia soalan yang mudah-mudah ni. Senaraikan perbuatan yang boleh merosakkan akal. Tadi kita belajar kan, maksudnya perkara-perkara yang merosakkan akal. Jadi keluar soalan senaraikan. Okey. Jadi bila senaraikan, apa yang kita nak kena buat ni? Siapa nak tolong saya jawab? Siapa nak tolong? Natasha. Okey, silakan Natasha. Okey, Natasha. Apa dia Natasha? Dia kena listkan. Kena listkan. Listkan tu maksudnya just Dalam senarai lah. dalam senaraikan lah. Senaraikan list berapa. Maksudnya tak perlu ayat panjang pun sebenarnya. Kalaulah jawapan tu merujuk kepada satu perkataan saja, betul lah. Sebab namanya senaraikan. Okey. Boleh Tasha teruskan apa yang perbuatan yang merosakkan akal? Okey, silakan. Jawapan dia, perbuatan yang merosakkan akal ialah yang nombor 1, penagihan dadah dan cabu, Okey. melihat perkara-perkara maksiat, minum Betul. arak, Betul. dan terakhir memikirkan tentang zat Allah. Okey, bagus Tasha. Ni banyak makan kismis bijak. Nampak anak Banyak murid saya latihan bijak. juga tu. Okey, antara perkara yang boleh rosakkan akal dia nak perbuatan. Jadi senaraikanlah. Sebenarnya bila bila soalan ni, kalaulah murid tu dia fokus, boleh fikir sendiri, betul tak? Boleh rosak akal. Dia keluarkanlah. Perhatikan 4 markah. Okey. Ada murid-murid ustazah ni dia tak membaca. Dia pun suka, istilah kami lah dalam mana, dia suka taram aja jawapan. Goreng. Okey. Bab-bab menggoreng ni ustazah kata jangan rentung kuali hangus sudah. Dan nak menggoreng kena pastikan gorengan awak tu dah lah cantik, tapi jangan juga kedekut. Kalaulah kita baca, kita tahu dah 4 jawapan ni confirm betul. 4 cukup betul tak? Tapi kalau dah confuse, jawab betul ke salah? Betul ke salah? Daripada dia nak 4, kita up lagi backup, siap-siap jawapan kita tu bagilah berapa pun. Kalau salah 4, ada lagi 4. Adakah yang salah tu kira? Tak apalah, salah tu pun dah ada jawapan lain kan? Itu pentingnya, jangan kedekut dalam menulis jawapan. Bukan soalan ini saja. Apa-apa soalan tasawuf Islam, selagi calon-calon ni menulis, jangan tinggal kosong. Tinggal kosong, innalillah. Pemeriksa tak boleh nak bantu. Nak bantu dah. Ya. Okey, jadi jawapan tadi semuanya betul. Okey, boleh kita pergi soalan seterusnya? Boleh Ustazah, silakan. Okey. Tadi soalan apakah kan? Soalan yang kita kata simple. Nyatakan. Soalan yang ketiga ni, nyatakan perbezaan antara wahyu dan akal. Untuk soalan perbezaan ini, okey. Ustazah suka nasihatkan kepada calon-calon bila sebut perbezaan ni, buat dalam bentuk jawapan tu dalam bentuk table ataupun kotak lah kita kata. Kalau nak buat dalam bentuk ayat boleh, tetapi kita kena guna perkataan yang menunjukkan perbezaan. Contohnya manakala. Okey. Jadi nak bezakan ni ada teknik dia, tapi kita dengar dulu jawapannya. Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, siapa yang silakan belum jawab Akil. tadi? Saya nampak Akil tadi. Akil. Okey, silakan Akil. Tak apa, lepas ni kita bagi pada Farisha. Ya. Akil. Perbezaan wahyu dengan akal ialah wahyu diturunkan pada para nabi dan rasul, manakala akal diturunkan pada manusia saja. Okey, betul. Dari segi turunnya, kepada siapa? Beza dia. Nampak dia ambil perbezaan di situ. Yang kedua, Akil? Kedua, kandungan wahyu kekal dan tidak akan berubah.
akal akan berubah. Okey, bagus. Kita cuba tengok jawapan ya. Okey. Baik. Okey. Wah, jawapan copy paste. Pandai betul anak murid saya ni ya. Pandai. Pandai. Subhanallah. Okey. Baik, kalau lah dalam periksa baca keluar macam ni, Straight orang A kata, A terus habislah lah. kata. Okey, baik. Nampak tak bentuk Ustazah letakkan jawapan? Dengar betul-betul. Apabila calon menulis jawapan, diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Okey, betul. Tiba-tiba, ini betul semua ni. Ini betul ni. Jawapan tadi semua betul. Nah, ini kita kata kalaulah sebaliknya. Diturunkan kepada Nabi dan Rasul, tiba-tiba yang ini dia letak sini. Contoh tak pair. Tak nampak perbezaan dia. Bila tak nampak perbezaan, ini betul, ini kira salah. Dia kena pairing. Ataupun ini diturunkan kepada Nabi dan Rasul, katalah tajuk lain lah kita katakan. Dia dapat jawapan sini. Ini tak dapat. Dia terus kosong. Kosong. Ini dah memang kosong. Dengan yang ini sekali salah. Nampak? Jadi mesti ada jawapan. So cara dia, kalau kita tak tahu jawab, taruhlah apa pun. Janji ada jawapan. Salah belakang kira. At least kita dapat, kita nak skor yang ini ni. Maksudnya biar betul yang depan. Okay? Jadi itu pattern dia yang kena jaga kalau bab perbezaan. Sebab ada murid dia calon ni, dia tak tahu beza, dia pun tinggal. Janji tu tulis. Okey, seterusnya okey. Soalan yang keempat. Jelaskan. Okey. Jelaskan, kata tugas jelaskan. Kalau kata tugas jelaskan ni, jawapan dia mesti ayat yang lengkap. 4 patah, 5 patah perkataan contohnya. Katalah dia nak 3 poin. Tapi kalau ini 2 markah. Apa-apa pun dalam peperiksaan ni, baca soalan, tengok markah. Kita nak jawab banyak mana? Tengok markah. Sekarang ni dia nak 2 markah, dia tak bagi tahu pun berapa, maksudnya mungkin 1 jawapan. Satu jawapan saja tu. Jadi siapa nak bantu Ustazah? Tadi siapa nak jawab? Belum dapat lagi. Farisha ya. Farisha. Akhirnya giliran Farisha. Silakan Farisha. Apa jawapan dia? Memahami hakikat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala agar bertambah keimanan. Jawapan Farisha. Jelaskan bagaimana manusia memahami dan meyakini konsep percayaan alam gaib. Farisha pun jawab dengan bimbingan wahyu Allah. Baru kita boleh faham alam gaib. Ya. Okey, baik. Kenapa Ustazah sambung ni, ambil ni? Kebanyakan tadi. Kalau Ustazah lupa nak bagi tahu, kita ambil macam ni. Memang Ustazah ajar murid-murid ni, calon ni, apabila menjawab, kunci soalan tu kita masukkan. Ini sangat membantu pemeriksa. Pemeriksa suka. Bukan sikit tanda kertas ni, beratus, 300, 400. Bukan calang-calang orang yang yang menjadi pemeriksa ni sebenarnya. Jadi kita permudahkan dia. Baik. Jadi betul jawapan Farisha tadi, maka dapatlah 2 markah. Okey, seterusnya terangkan. Kalau tadi soalan jelaskan jawapan orang kata lengkap, jawapan yang lengkap. Terangkan, Ustazah kena highlightkan sini, terangkan. InsyaAllah ramai tahu isi dan huraian. Tak ada isi, maka tak ada tak ada huraian, hilang 1 markah. Okey, baik. Siapa nak jawab? Ustazah dah ada jawapan ni, Ustazah. Dah ada jawapan. Okey, dah ada jawapan. Dah pecah rahsia soalan bocor. Okey, Ustazah boleh terangkan? Jadi soalan dia, jawapan dia ialah peranan akal dalam kehidupan manusia ni untuk memahami hakikat kebesaran dan kekuasaan Allah. Okey, nampak tak? Agar. Agar tu maksudnya huraian, bertambah keimanan. Yang kedua, mempelajari cara-cara untuk mendekatkan diri dan beribadat kepada Allah supaya, nampak? Supaya di sini kan, supaya sentiasa berada jalan yang diredai. Ini satu, ini satu. Ini satu, ini
Mana tadi Allah hanya satu kan. So dapatlah 4 markah. Isi dan juga huraian. Ya. Baik. Jaga-jaga. Dan yang terakhir, soalan kebab. Soalan kebab, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, arak diharamkan oleh syarak. Okey, kita teruskan. Kerana merosakkan akal, siapa nak jawab soalan ni? Kenapa? Okey. Dua-dua angkat. Okey, Farid. Okey. Okey. Bagaimanakah untuk mengatasi masalah ini? 6 markah. Allahu Akbar. Okey, silakan Farid. Menghayati ajaran agama dalam kehidupan seperti mengamalkan solat 5 waktu dan sentiasa menghadiri majlis ilmu. Misalnya, masyarakat akan berada dalam keadaan aman dan diredai Allah. Oleh itu, kita hendaklah menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Baik, Panjang. Ustazah. Nampak tak panjang lebar jawapan tu? Sebab apa? Sebab 6 markah. 6 markah. Yang penting ada isi-isi yang penting lah Ustazah ya. Satu isi. Nak isi saja, satu saja. 6 markah. Huraian lengkap, huraian lengkap. Dan akhir sekali dah cukup 5 tu, barulah kesimpulan. Kalau tak ada kesimpulan, nak hurai juga pun boleh. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita mengenai dengan contoh soalan bahagian B. Jadi Ustazah mungkin rumusan secara ringkas sahaja. Okey. Apa yang Ustazah nak rumuskan dalam tasawur Islam ni, konsep kita ialah faham, belajar tu faham dan sebenarnya amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Ya. Bukan saja nak jawab periksa. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah kerana mengajar kami pada hari ini bagaimana untuk menjawab kertas tasawur Islam. Terima kasih juga kepada guru jurubahasa isyarat kita dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di talian dan juga di seluruh Malaysia yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.